Okey Ustaz, kita selfie sekejap. Nampak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sempat berselfie, saya teringin sangat nak selfie dengan tiga-tiga orang panelis forum kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara rakaman dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada kali ini. Forum yang dibawakan oleh JAKIM dan juga RTM dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih banyak-banyak kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Putrajaya kerana membawakan forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan bersama dengan 3 panelis yang tidak asing lagi dalam forum Perdana Ehwal Islam. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, yang paling hampir dengan saya ialah yang berbahagia Ustaz Badli Shah Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Masjid dan Surau Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Boleh kita sebut Raja Selfie. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih mengundang. Panelis kita yang kedua di tengah-tengah sana, tidak asing juga, yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, Pengetua dan juga Pengasas Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjoy, Perak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lagu apa yang sesuai malam ni Ustaz? Banyak. Awak kat mana? Awak kat mana? Okey. Panelis kita yang ketiga, Ustaz Ilyas Ismail, seorang pendakwah, dan ahlan wa sahlan ke Forum Perdana Ehwal Islam. Ustaz, saya difahamkan Ustaz pertama kali bersama dengan Forum Perdana Ehwal Islam. Pertama kali alhamdulillah, dapat pula dengan jago-jago pula, masya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu apakah tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini? Jom selfie. Tajuk yang begitu catchy sekali yang dipilih oleh penganjur pada malam ini. Baik, kita nak tahu apa itu selfie, dari mana datangnya asal usul selfie ini, apa kesan dia, baik ke buruk ke ni. Kita nak minta Ustaz Badli Shah untuk memulakan perbincangan ni Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zakaria selaku moderator forum, rakan-rakan bicara wara pada forum pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Selfie merupakan satu perkataan yang sudah menjadi sebahagian daripada kalimat di dalam perbendaharaan bahasa orang-orang di Malaysia. Secara sejarahnya, selfie ini asalnya daripada bahasa orang-orang di negara kangaroo, iaitu Australia. Yang mana kita maklum, orang Australia adalah satu bangsa yang cukup suka bubuh perkataan E di setiap perkataan-perkataan yang standard. Sebagai contoh, barbecue dia akan sebut Barbie. Kalau biskut dia panggil Bicky, lain sikit. Kalau mosquito, nyamuk, dia akan panggil Mozzie. Hatta kalau dia orang Australian, dia akan sebut Aussie. Kalau football, dia sebut footy. Kalau Brisbane, salah satu negeri yang ada di Australia, dia sebut Brisbane. Jadi self-portrait disebut selfie. Maka disitulah bermulanya kalimat selfie. Yang mana dicatatkan bahawa orang yang mempopularkan perkataan ini namanya Nathan Hope. Yang mana Nathan Hope ini dia post di dalam satu forum maya ABC Online pada 13 September tahun 2002. Dia cerita masa tu dia mabuk. Dia ni dikenali sebagai The Drunken Australian Man. Dia mabuk, jatuh, bibirnya pecah, luka, dia ambil gambar pakai kamera dia sendiri. Kemudian dia postkan, and sorry about the focus, it was a selfie. Jadi perkataan itu telah berjaya dikesan oleh Oxford English Corpus. Oxford English Corpus ni satu kamus bahasa di peringkat Oxford. Setiap bulan mereka akan pantau 150 juta perkataan daripada internet setiap bulan.
dia akan pantau di seluruh dunia. Daripada perkataan-perkataan itu, akhirnya tahun 2013 Oxford English Corpus telah mengiktiraf perkataan selfie sebagai sebuah perkataan yang layak dimasukkan dalam kamus. Dan bulan November 2013, perkataan selfie diisytihar sebagai Word of the Year 2013. Artinya ini dah jadi satu perkataan yang tersangat popular. Sebab itu dia diterima. Dan Ogos 2014 tahun yang lalu, perkataan selfie ini juga telah diterima secara rasmi di dalam permainan Scrabble. Kalau main Scrabble dah boleh, kalau susun perkataan selfie diiktiraf. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, selfie ini itu dari segi sejarahnya, dia adalah budaya yang sangat pantas sekali menular. Bayangkan sejak daripada Januari 2013, gambar-gambar yang bertagar di hashtag selfie digunakan sekitar 34 juta kali di Instagram. Itu belum kira tagar yang pada hashtag selfie, selfish, ada hashtag selfie Sunday, ada hashtag selfie Saturday, ada hashtag selfie bla 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 bla. Itu berjuta-juta lagi. Di Instagram itu lubuk selfie nombor 1 di dunia. Sampai kau orang kenalkan pula satu istilah, dia panggil iftagram. Iftagram ni berbuka puasa bergambar dulu. Kan Nabi ajar, bila makanan ada nak berbuka, bila azan doa. Dia dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tadilah, kelekek dulu. Dia panggil iftagram. Taklah daripada dia ada orang perempuan Ustaz Zakaria, goreng telur mata kerbau je, kek ambil juga. Itu sakit jiwa namanya. Orang Korea dia tak panggil selfie, dia panggil selka. Selka ni singkatan daripada self camera. Baik, kalau kita di Malaysia apa sebutan selfie yang sepatutnya? Di Malaysia diiktiraf perkataannya dia panggil swafoto ataupun foto narsis. Swafoto ni, swa ni maknanya sendiri-sendiri, seorang-seorang, swadaya, sendiri usaha. Kalau swafoto, gambar sendiri-sendiri. Ada juga mencadangkan dipanggil foto narsisis. Kenapa foto narsisis? Ini sedap cerita ya. Narsisis ini dia asal daripada cerita Yunani kuno. Ada satu zaman kuno lu dipanggil Narsisus. Narsisus ini dia jatuh cinta. Kepada siapa? Dia jatuh cinta pada kehandsoman dirinya sendiri. Dia panggil narsis. Dia ni satu hari narsis ini dia pergi tepi kolam. Dia menengok bayang-bayang dalam kolam itu. Siapa yang lawa sangat ni? Dia menengok muka dia. Akhirnya dia duduk tepi kolam, jatuh cinta, angau, tak nak makan, tak nak minum. Dia gila bayang dengan diri dia sendiri. Akhirnya dia mati. Dan dalam cerita kuno itu mengatakan, kononnya dia berubah menjadi bunga narsisis. Jadi perkataan itu digunakan, dipanggil foto narsisis. Orang ambil gambar sendiri, dia kagum dengan kehebatan diri dia sendiri. Cuma masalah, ada positif, ada negatif. Masalah sekarang, orang berselfie di mana-mana. Sampai peringkat buat haji pun selfie. Ni masalah sungguhlah. Nak selfie pun agak-agak lah. Krak, tawaf pertama. Tak, tawaf kedua. Apa halnya begini? Agak-agak lah. Ini kita nak perbetulkan malam ni. Cuma Ustaz Zakaria, budaya selfie, it was 2013. Sekarang, dia panggil wifi. Selfie ni seorang dia je. Buat muka macam duck face kan. Dia 2015 ke atas, WP ramai-ramai. Itu pegang galah panjang tu bukan? Monopod, unipod, macam-macam nama. Jadi itu secara umum perbahasan tentang apa itu selfie. Wallahualam. Terima kasih pada Ustaz Baik. Faham ya, istilah selfie itu iaitu self fotografi ya, berasal daripada Australia ya. Dia suka tambah ii kalau body ya. Lebih kurang begitu lah kan. Kena body.
Jadi tuan-tuan dan puan, banyak yang kita kongsi, yang dikongsikan oleh Ustaz Badlishah sebentar tadi. Jadi kita faham istilah selfie. Tadi dah disebut dah wifi kan. Ramai-ramai tu panggil wifi. Okey. Cumanya Ustaz Kazim, ya, kita lihat ramai masyarakat apabila dah budaya ni dah semakin banyak berlaku sana sini. Jadi masyarakat nak tahu tentang hukum lah Ustaz. Telefon kita tanya, Ustaz, apa hukum selfie ni? Apa salahnya kan selfie, ambil gambar. Tak, dia kata ni mengada-ngada sangat. Macam Ustaz Bad sebut tadi, nak semayang pun selfie dulu kan. Jadi masyarakat nak tahu Ustaz ni, budaya ni satu, kesan positif, negatif dan juga dari segi hukumnya macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zakaria, Ustaz Ali Pena, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, bila sebut hukum, jadi kita ni orang Islam ni, apa-apa benda pun kita akan rujuk, kita tengok kepada hukum. Ya, kita hidup bersyariat. Bila sebut hidup bersyariat ni, dia ada undang-undang, dia ada peraturan. Apa benda nak buat pun ada hukum. Nak senyum pun ada hukum. Kau boleh senyum kot dan je. Kau suka nak senyum, boleh senyum, tapi pastikan ada orang. Seorang senyum bawah tak apa, sihat nama dia. Nak kenyit mata pun boleh, tapi kadang-kadang kenyit mata itu menjadi umpat. Kadang-kadang mengenyit mata itu jadi satu perkara untuk berbisik-bisik dengan orang lain, benci dengan orang lain. Itu pun ada juga. Saya menyembang dengan Ustaz Elias, Ustaz Zaid datang, kita orang nak stopkan kita punya perbualan, buat itu pun ada hukum. Jadi Ustaz Elias tanya, siapa tu? Oh, dia. Itu pun ada hukum, tuan-tuan. Jadi termasuklah bergambar, berselfie. Jadi selfie, tuan-tuan, di antara yang terkenal selfie ialah selfie buruk tu. Ya, selfie buruk wakaka nama dia. Yang di Indonesia, bagaimana juru foto dia masuk dalam hutan, beruk jumpa kamera, beruk rampas kamera dia, beruk tu ambil gambar dia. Dia sebab jangan suka sangat berselfie, kamu kata beruk tuan ni. Jadi tuan-tuan, taklah salah hukum berselfie. Malah kadang-kadang menjadi bagus selfie tu. Ya, sebab apa? Macam orang perempuan ambil gambar, kadang-kadang nak ambil gambar dia, kena ada orang lain ambil gambar kan. Kadang-kadang yang ambil gambar tu bukan mahram dia, dia nak buka tudung lah, dia nak apa payah. Jadi kalau dia ambil sendiri, lantak dia dalam bilik dia. Cuma jangan disebarkan gambar itu. Tuan-tuan tahu, dalam dunia ini ada lebih 300 juta kali gambar dimasukkan dalam Facebook kita. 300 juta, tuan-tuan bayangkan. Jadi di antara gambar yang begitu banyak yang dimasukkan setiap hari dalam Facebook ialah gambar selfie. Dan apabila gambar-gambar ini dimasukkan dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, dalam apa-apa benda pun tuan-tuan, kita kena fikir panjang bahawa gambar ini telah menjadi hak milik dia. Bukan hak milik kita. Memanglah akaun Facebook tu kita punya. Kita boleh padam, kita boleh delete, tapi mereka masih lagi duk simpan gambar-gambar itu. Yang pusat dia, pusat Facebook, pusat Instagram, pusat Twitter tu ada lagi simpan. Jadi setengah orang dia ambil gambar dengan suami dia, ambil gambar memang tak haram. Siapa kata haram? Dengan suami dia, bang, selfie bang. Tak apa. Tapi masa ambil tu dua-dua tak pakai baju. Bang, selfie bang. Kemudian dimasukkan dalam Facebook, kemudian dimasukkan dalam benda-benda ini tuan-tuan. Tiba-tiba dimasukkan cepat-cepat kita padam. Bila kita padam, gambar kita itu masih lagi disimpan. Sebab itu kena fikir panjang-panjang. Dia telah menjadi hak kepada pengendali laman-laman sosial tadi. Daripada ini yang kita takut bertukar daripada hukum harus, bertukar kepada hukum haram. Apabila kita masukkan gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak betul, dimasukkan, ditonton, disimpan, bertukar menjadi hukum. Yang keduanya tuan-tuan, ada orang yang berselfie bukan pada tempat. Kalau setakat tawaf tu biasa tuan-tuan, begini tawaf dia selfie-nya. Ini berselfie dengan mayat. Mayat bapak dia bersama bapakku. Astaghfirullahalazim. Nasib baik bapak tu tak babai kat dia. Buatnya bapak tu mati tuan-tuan, bapak sempat buat begitu, dia pula mati tuan-tuan. Kena ada privacy. Ini mayat, ini kubur, ini tanah perkuburan, ini masjid, ini tawaf, ini Masjidil Haram. Apa tujuan kamu berselfie di kubur?
Set dengan batu nisan lagi. Tak. Benda tu kita tak mau, tuan-tuan. Kita takut tadi Ustaz Bak sebut orang yang tawaf berselfie, berdoa berselfie, bersemayang depan Masjidil Haram, Kaabah. Yang ketiganya takut lari niat. Niat tu lari, nak bagi tahu pada orang, aku jadi baik sekarang ni, buat tawaf sekarang ni. Sekarang ni aku sedang buat umrah, sekarang ni aku sedang buat ini, aku sedang buat ini. Tujuannya adalah baik, mata-mata nak ambil gambar, tapi saja nak dimasukkan. Bila dimasukkan itulah, tuan-tuan, dia jadi hukum. Sekadar nak bergambar, tak apa. Sekadar nak ambil selfie dan simpan dalam handphone, silakan. Tetapi apabila dipublishkan, apabila diedarkan, apabila dikeluarkan, yang inilah daripada hukum harus, kadang-kadang dia boleh bertukar jadi makruh, kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi haram, kadang-kadang dia boleh bertukar. Inilah yang perlu kita jaga. Jadi nak berselfie silakan, tak jadi masalah, asal hukumnya adalah harus. Tetapi tuan-tuan, di England ada satu remaja yang berselfie hampir 14 jam sehari, mengakibatkan dia turun beratnya 25 kg dalam tempoh beberapa tahun, hampir mati. Sebab dia tak yakin dengan gambar yang dia ambil. Bila dia ambil gambar, dia edit, tak cantik lah, ambil lagi gambar, tak cantik lah. Lama-lama tuan-tuan, dia jadi hampir gila hanya kerana muka dia saja diselfiekan. Jadi jangan sampai satu tahap selfie ini menjadi beban kepada kita, menjadi beban kepada pemikiran kita, sehingga tidak yakin kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Kazim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hukum asal selfie itu adalah harus. Artinya tak jadi masalah kita nak berselfie, nak ambil gambar kita sendiri ke, family kita sendiri ke. Tapi ada syarat-syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Kazim. Jangan melampau-lampau, jangan mendedahkan aurat dan sebagainya yang boleh membawa kepada hukum haram, hukum makruh dan sebagainya. Cuma lah bila kita lihat keadaan selfie ni kan, bila kita nak ambil gambar selfie contohnya macam ni kan, ambil sekali tengok, oh tak cantik lah, delete, ambil lagi sekali kan. Artinya kita nak, lepas kita ambil gambar kemudian kita upload kan ke dalam laman sosial. Artinya kita nak tunjukkan reaksi ataupun sudut yang paling cantik gambar kita tu. Kalau senyum pun tak elok, muka tembam sikit ke, delete, kita ambil buat muncung sikit kan. Panggil apa tu tak? Dark face. Dark face kan. Jadi ustaz biasa buat lah, saya tak biasa. Kan. Jadi artinya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak publish yang terbaik. Tapi persoalannya, kita nak gambar kita baik, tapi akhlak kita kadang-kadang kita bersahabat dengan kawan kita tak baik, kita bercakap dengan ibu bapa kita tak baik, kita bertegur antara jiran rakan kita di satu pejabat tak baik. Ini macam mana Ustaz Ilyas ni? Kita dalam selfie nak tunjuk yang baik, tapi akhlak di luar tak baik Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Yang saya hormati Ustaz Zakaria dan barisan panel, khususnya berdatuk, tuan-tuan, perempuan hormati Allah. Bila kita sebut bahawa sekarang ini kita berada di zaman respon, kita berada di zaman semua orang bagi respon. Hatta budak-budak kecil pun, kalau dia dengar ceramah, di hujung ceramah tu dia akan kata, ustaz tu ceramah dia tak ada punchline lah. Itu budak. Kalau seorang ayah sendiri, sahabat saya, anak dia baru habis UPSR, ayah dia tanya, Long tadi UPSR boleh jawab tak? Anak dia kata, ayah tengok kat Facebook lah, dah cerita semua dah. Nak menunjuk kata sekarang sudah tiba zaman ni, zaman respon. Dulu-dulu yang akan bagi respon, maklum balah, yang akan bagi maklum balah, yang akan bagi respon ini biasanya wartawan, pembaca berita, pengulas sukan. Dialah yang akan selalu bagi ulasan, bagi respon. Tapi sekarang hampir semua orang bagi respon. Ini yang menyebabkan semua orang nak beri yang terbaik. Dia upload satu gambar, tengah-tengah semayang duk fikir agak-agak 50 like ni. Dalam hati tu. Gambar apa dia letak? Teh ais limau. Yang lagi best, dia sendiri pun salah seorang yang like. Kalau tengok dekat dia punya kerja di mana? Kerja di kaki like Facebook. Tuan-tuan, kita nak menunjukkan bahawa di sini manusia ni dia memang nakkan orang punya respon. Dia nakkan maklum balah orang, pujian orang terhadap dia. Lalu apa yang patut kita tunjuk yang terbaik? Sebagaimana bersungguhnya kita nak ambil gambar yang selfie tu, ada orang sanggup panjat pokok, masuk dalam air, nak semata-mata nak bagi gambar yang cantik. Lalu dari segi diri kita pula, ada 3 perkara yang terbaik
Yang sebaik-baik yang kita nak kena buat, yang pertamanya ialah jadilah kita orang yang sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Baihaqi, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Maksudnya adanya kita menyenangkan, perginya kita menyedihkan. Jangan pula kita jadi orang yang adanya kita menyusahkan, perginya kita didoakan. Apa hal rasa seronok, rasa tenanglah ofis kita hari ni. Oh, dia cuti, patutnya dia berhenti terus. Bukan cuti. Maknanya dia orang yang tak digemari ramai. Kalau susu kan disukai ramai. Ini tak disukai lah tu. Kata Profesor Abuya Hamka, jadilah kita orang yang sebagaimana bayi bila dia lahir, bayi itu menangis. Kita pun bayi lah juga, tapi purba lah. Bayi itu lahir menangis. Yang seronok maknya, seronok nenek, jiran, semua seronok. Tetapi biarlah kita kelak bila kita meninggal nanti, kita pula yang gembira, dan orang yang menghadiri pengkebumian kita pula sedih kerana perginya orang yang terlalu baik di kalangan mereka. Siapa orang itu? Kita dan tuan-tuan semua, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu yang pertama, sebaik-baik manusia. Adanya kita, kata orang, adanya aku, bahagialah orang lain. Satu. Yang keduanya, jadilah kita sebaik-baik orang yang beriman. Sebaik-baik orang beriman, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman seseorang itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebab itu tuan-tuan, soal akhlak ini, kalau kita lihat antara sebab kejatuhan tamadun-tamadun hebat dunia, Rom, Parsi, masyarakat Pompei itu dulu, kerana apa? Kerana keruntuhan akhlak. Akhlak runtuh, tamadun jatuh. Nampak? Akhlak tu kita tengoklah tuan-tuan, akhlak kita. Tuan-tuan, kalau duduk elok-elok macam ni, kita tak akan nampak akhlak kita yang sebenar. Orang putih kata the true color. Tak nampak lagi. True color kita yang sebenar bila mau nampak? Bila naik kereta kita akan nampak siapa dia yang sebenar. Ada orang dia bawa kereta perlahan, slow. Tapi mau duduk di lorong laju, slow dia bawa. Sekali ada orang cucuk dia dari belakang, apa patut dia buat sebagai manusia yang bermanfaat, manusia yang ada akhlak? Apa patut dia buat? Bagilah laluan, apa susah? Dia pula boleh komen pula tu. Sabarlah. Separuh dari iman. Tak tengok forum perdana lah tu. Apa masalah, bagilah. Mana tahu kok dia ni penceramah ke? Macam pengalaman je. Sebab duk jadilah ni. Semoga dia sedar ni. Bagilah lalu, apa masalah? Tuan-tuan kan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, sebaik-baik apa? Yang ketiga, jadilah kita orang yang sentiasa sebaik-baik amalan. Surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ila akhiril ayah. Allah Ta'ala menciptakan mati dan hidup untuk menguji di kalangan kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik amalan? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menyebut dalam bukunya Fiqh Al-Awlawiyat, di mana dalam buku tersebut ada menyebut bahawa pernah orang bertanya kepada Fudail bin Iyad, apa yang dimaksudkan dengan ayyukum ahsanu amala? Itu merujuk kepada dua. Amalan yang terbaik ada dua. Yang pertama, amalan yang mesti dengan ikhlas. Yang keduanya, buat ikut syariat. Bab kata Ustaz Kazim tadi, buat ikut syariat. Sayangkan isteri sayang, tapi ada orang dia ambil isteri kat tempat kerja, isteri dia tanya, abang tak pergi sembahyang Jumaat ke? Kerana sayang abang tak sembahyang Jumaat. Betul ke salah? Salah, kena ikut syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas kupasan menarik daripada Ustaz Ilyas sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berselfie, kita nak yang terbaik, kita nak sudut yang baik, gambar yang terbaik, maka diri kita juga tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lakukan yang terbaik. Bukan gambar je baik, peribadi, akhlak, iman, semuanya kita kena baik. Jadi tuan-tuan, pusingan pertama kita faham. Tajuk Jom Selfie ini adalah kita nak mengajak kita semua menjadi manusia yang terbaik, menjadi pekerja yang terbaik, menjadi ayah, ibu, anak yang terbaik. Baik, seterusnya Ustaz Bat, kita lihat
perbuatan selfie ni, kita itu Ustaz sebut tadi bahawa ambil gambar sendiri dengan kamera sendiri ataupun dengan handphone sendiri, kemudian kita nak uploadkan dalam media sosial kita, Facebook ke apa semua, Instagram dan Kilogram ke apa semua itulah. Jadi kita nak kaitkan dengan amalan muhasabah ni Ustaz. Bila kita dah selfie ni, kita nak lihat keadaan diri kita muhasabah dalam kehidupan ni. Tambah-tambah kita baru saja sambut tahun baru Masihi ni, kita masih masa kita nak muhasabah tentang diri kita. Apakah pentingnya Ustaz kita sebagai seorang Muslim, kita kena muhasabah kehidupan kita Ustaz? Baik, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Inilah sebenarnya yang kita nak bincang pada malam ini. Nak mengaitkan budaya mengambil gambar seorang ni, foto ini ataupun selfie ini dengan kaitan muhasabah. Sebab kita tahu mengambil gambar ini adalah naluri seorang manusia. Yang mana ambil gambar ni memang suka daripada zaman dulu lagi. Ya, betul. Tengok gambar apa nama James Brooke, seorang dia je begitu, cekak pinggang kan. Dia memang suka bergambar seorang-seorang. Di mana-mana lah orang pergi ke Mekah bergambar. Ni cerita orang ambil gambar di Mekah, cerita sedap ni. Dia masa tu pakai kamera lama kan, pakai filem gulung 36 punya. Jadi pergi Jabal tu, Jabal apa nama, Arafah. Jadi ambil gambar. Suruh pakcik la ilaha illallah, dia pun ambil gambar. Pram. Pakcik gambar pram. Masa tu tak boleh tengok macam sekarang, kalau cuci kena cuci baru boleh tengok. Jadi dia dah habis gambar tawah widak apa, balik Malaysia. Balik cuci gambar semua tak jadi. Gambar tu keluar gambar mata je. Dia kata, Masya Allah, Dajjal, astagfirullahaladzim, ni hukuman Allah, galik sangat bergambar di Mekah, dah jadi begitu. Cek bukannya gambar Dajjal, rupa pakcik tu kamera terbalik. Dah gambar mata dia sendiri pula dah. La ilaha illallah. Orang banyak kat selfie esok begitulah jadi. Keluar gambar biji mata je esok. Jadi saya suka Ustaz Zakaria mengaitkan tentang soal muhasabah. Memang kita dalam tempoh baru saja memasuki tahun baru Masihi ini, sememangnya muhasabah adalah satu tuntutan. Muhasabah ini bahasa agama. Kalau bahasa kita orang putih sebut evaluation. Bahasa orang motivasi sebut self-reflection. Piramli dulu sebut dalam air terbayang wajah kan, adikku yang kupuja. Maknanya pada self-reflection itulah kita nak memuhasabah diri kita. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu muhasabah diri kamu sebelum kamu akan dihisab di hari kiamat. Wa tazayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisabi yaumal qiyamah ala man hasibu nafsahu fid dunya. Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, sesungguhnya pada hari kiamat, orang yang sentiasa muhasabah dirinya di dunia, maka akan diringankan pula hisabnya pada hari kiamat nanti. Asar riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu orang yang selalu evaluate diri dia, dia sentiasa tengok. Macam kita SKT kita lah, macam sasaran kerja, dia cek balik sampai ataupun tidak. Orang begini adalah orang yang paling bagus sekali sebab dia sentiasa evaluate diri dia. Dalam hidup hadirin hadirat sekalian, semua orang nak sampaikan kepada kejayaan. Cuma kata orang bijak pandai, orang yang nak berjaya, dia kena ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ni ada pada diri dia, insya-Allah dia boleh jadi orang berjaya. Pertama sekali dia panggil ghayah. Yang kedua ahdaf. Yang ketiga takhtit. Yang keempat tatbiq. Dan yang kelimanya muhasabah. Itu bahasa agama. Cuma soalnya malam ini, apa benda yang nak kita muhasabah? Dalam kesempatan ringkas ini kita akan tengok. Nombor 1 sekali hadirin hadirat sekalian, kata para ulama, yang nak kita muhasabah adalah al-janibut ta'abbudi, aspek ibadah kita. 2 perkara kita nak tengok, ibadat wajib, ibadat sunat. Jom muhasabah sepanjang 2014 baru-baru ini, setakat manakah ibadah wajib dan sunat telah berjaya kita laksanakan sepatuh mungkin. Yang ibadat wajib kita tengok, semayang buat atau tidak. Lepas tu semayang, solat kita tu jaga ataupun tidak. Subuh 5.36, pukul berapa kita semayang? Kalau subuh 5.36, semayang 6.35. Tak senonoh nama dia.
Muhasabah. Tahun ini bikin baru punya. Tukar jam loceng yang garang lagi. Supaya sedar bangun pagi-pagi. Kemudian kita tengok dari segi puasa. Jaga ataupun tidak. Tahun lepas bagaimana puasa kita jaga ataupun tidak. Kemudian kita tengok zakat kita bayar ataupun tidak. Zakat pendapatannya. Macam puan-puan, ibu-ibu malam ni kita tengok amor gelam macam bagai sampai lengan apa semua. Tu semua kena zakat tu. Kena zakat. Caranya panggil orang zakat. Nanti dia akan terangkan. Zakat simpan di rumah ada cara kira dia. Zakat yang kita pakai ada cara kira dia. Pendapatan pun sama juga. Kemudian banyaklah kan zakat fitrah. Tak payah kempen pun orang bayar. Zakat ini. Dan yang paling mustahak saya kira perlu kita muhasabah adalah haji. Saya kira ramai di dalam auditorium kita malam ini, walaupun muka macam haji, hajah, tapi belum pergi haji lagi. Jadi kita kena muhasabah. Bila lagi nak ke Mekah? Kalau tanya ngapa tak pergi haji? Tak ada duit ustaz. Oi, menengok ke tudung dia, ya Allah. Bawa jenah siakak dia balik atas lempar lelak-lelak. Tak ada duit lagi senang itu. Ini hati-hati. Begitu juga tadi kita menengok sebab tajuk pasal kamera juga kan. Orang yang main kamera ni kita nak pesan sikit. Saya dipahamkan orang kalau main kamera bukan murah-murah Ustaz Zakaria. Kamera ada satu jenis tu, kalau jenis 5D Mark III tu harga kat 10,000 tu. Masya-Allah. Kalau dia punya lens tele 70-200 IS itu kat 8,000 pun ada harga dia. Bayangkanlah. Kadang kita tanya, awak tak pergi haji? Duit tak ada ustaz. Yang dia gantung di leher kat 20,000. Haji baru 15,555 ringgit. Esok kalau dalam kubur puas nak menjawab tu. Malaikat tanya, pergi haji? Tak lagi boh. Main kamera? Main memang kena tak. Jadi mudah-mudahan tahun ini azam. Yang wajib daftar haji dulu. Mudah-mudahan kalau mati pun boleh jawab. Kamu tak pergi haji? Duit tak ada. Main kamera? Main. Berapa tak pergi haji? Duit main habis banyak. Saya daftar dah mati pula. Mudah-mudahan boleh begitu. Jadi saya kira itu yang boleh kita sama-sama fikir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu kalau boleh kira-kira dengan malaikat lah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Sangka baik. Sangka baik. Itulah kan muhasabah yang terbaik. Muhasabah yang terbaik. Salah satunya daripada ibadat kita. Amalan kita lah. Ibadat ni ibadat yang khusus. Ustaz sebut tadi. Ibadat-ibadat yang umum. Kita datang bekerja. Kita hidup bermasyarakat. Kita berkeluarga. Dan sebagainya itu adalah ibadat juga. Kita kena juga muhasabah tentang kehidupan kita. Soalan saya seterusnya pada Ustaz Kazim. Jadi saya nak minta Ustaz tolong, kita nak kaitkan muhasabah perancangan kita semua ni ialah bagaimana yang kita perlukan pada sokongan yang sekeliling, bi'ah suasana. Kalau nak dapatkan bos yang baik, pekerja kena baik. Nak dapat pekerja yang baik, bos pun kena baik juga. Begitu juga suami, isteri, anak, ahli keluarga, masyarakat, semuanya menjadi alat sokongan kepada kita untuk kita menjadi yang terbaik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang selfie tadi, ialah tentang diri kita sendiri. Tajuk kita ni, jom selfie, bukan ajak tuan-tuan lepas ni selfie semua, tidak. Maksudnya ialah muhasabah diri kita. Jangan asyik duk teropong orang je. Ni ambil betik teropong orang. Kalau kita asyik teropong orang, memang jumpa. Cari salah suami, memang jumpa. Cari salah isteri, memang jumpa. Jadi sebelum kita cari salah orang, baik kita cari salah kita dulu. Baru kita jadi hebat. Sebab tu ibda' bi nafsika. Mulakan sesuatu yang baik itu daripada diri kita dulu. Kalau kita nak mengharapkan orang lain jadi baik, kita jadi baik dulu. Kalau kita nak mengharapkan anak-anak kita baik, mak bapak kena jadi baik dulu. Masalah kita sekarang, kita mengharapkan semua yang terbaik. Tetapi kita tidak pernah cuba untuk menjadi yang terbaik. Selfie maknanya ialah buat baik. Sebab itu ulama-ulama sebut manusia ni umpama makanan. Kita ni seumpama makanan yang diperlukan setiap hari. Setiap hari nak nasi, setiap hari nak air, setiap hari nak sayur, setiap hari nak buah. Ada manusia jenis makanan. Ada manusia tuan-tuan yang menganggap kepada manusia yang lain macam ubat. Dia hanya perlukan manusia itu bila dia sakit. Bila dia sakit, baru dia cari orang. Ada orang jenis macam itu. Manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, dia menjadikan manusia lain macam racun. Dia benci, dia tak suka, dia tak suka, tak suka, tak suka. Orang itu racun pada dia. Kalau makan, minum, mati. Jadi tuan-tuan, manusia suka menganggap pada manusia yang lain pada tiga keadaan.
Manusia menganggap orang itu sangat aku perlukan. Orang itu sangat aku perlukan setiap masa. Orang itu menganggap orang lain sebagai makanan dia. Perlukan sangat-sangat. Yang kedua, ada manusia yang menganggap manusia yang lain, yang menjadikan manusia yang lain macam ubat. Bila susah, baru cari. Bila sakit, baru cari. Ada manusia yang nombor 3, tuan-tuan, ialah yang menjadikan manusia yang lain ini racun. Racun, maknanya langsung tak nak, langsung tak nak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perangai manusia macam itu. Kita sekarang duduk macam mana? Kita kadang-kadang baik pada seseorang bila kita perlukan dia. Bila dah dapat apa yang kita nak, kita tinggalkan dia. Ada manusia ni tuan-tuan langsung membenci, tak suka langsung. Dia lupa satu hari kita akan susah. Dia lupa satu hari dia akan susah. Dia akan perlukan manusia. Dia sombong, dia riak, dia ujub, dia takabur. Dia rasa dia semua sudah ada. Dia tak perlukan siapa-siapa. Ini manusia pun ada. Ada manusia yang sentiasa berbaik dengan orang. Dengan orang ni dia baik, dengan orang bawahan dia baik, dengan orang atasan dia baik, dengan isteri baik, dengan mak baik, semua dia baik. Tuan-tuan, cubalah jadi orang yang pertama, yang menganggap semua orang ini kita perlukan, yang menganggap isteri kita perlukan. Jangan kita cakap, dialah kamu pi'ah, kalau tak ada kamu pun berlambak lagi yang jadi isteri aku. Tuan-tuan, salah macam itu. Sebab itu kita hari ini tidak hidup bahagia. Kenapa sekarang kita tidak bahagia? Rumahnya cantik, rumahnya ada ikan lagi dibelah, rumahnya ada blender lagi, boleh sebut ice blender lagi. Bahagianya ada ice blender, tuan-tuan. Tapi kenapa tidak bahagia? Sebab tidak redha dengan apa yang dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak jadi kita ini jadi hebat, jadi kuat? Ada orang kata, tuan-tuan, nak jadi orang hebat, hendaklah kita ini jadi tok imam di hadapan sekali. Tidak akan ada orang yang melebihi tok imam melainkan mayat. Bila sembahyang mayat je depan, mengada-ngada betul tok imam kata. Tuan-tuan, ada makcik menjawab, ustaz, macam mana makcik nak jadi imam? Makcik orang perempuan. Kalaulah orang perempuan jadi imam, tuan-tuan, tak rukuk Tok Bilal. Bila rukuk imam, bila tengok yang gini, tengok je, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang kata nak jadi orang hebat ini kena bagi sedekah banyak. Ustaz, macam mana saya nak sedekah? Saya pun minta sedekah, Ustaz. Apa jawapan dia nak menjadi orang yang hebat? Selepas ini, insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Kazim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu tak habis lagi poin yang nak disampaikan tu. InsyaAllah nanti Ustaz Kazim akan sambung. Kita nak bagi ruang pula kepada Ustaz Ilyas. Tadi Ustaz Bak dah sebut tentang kalau kita nak berjaya dalam setiap pekerjaan, amalan, cita-cita kita ni, kita kena ada visi ataupun matlamat, kita kena ada perancangan, kita kena ada strategi, pelaksanaan dan evaluasi ataupun muhasabah dalam setiap perkara yang kita nak ni. Sempena tahun baru ni Ustaz kan, bagaimana kita nak memastikan cita-cita kita itu dirancang, diatur, disusun supaya dia tercapai visi ataupun matlamat yang kita nak laksanakan tu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum nak melihat pada perancangan, ada dua perkara penting. Yang pertamanya ialah ikhlas menerima keadaan diri kita. Orang yang ikhlas, jiwanya bebas. Orang terpaksa, terseksa. Kahwin terpaksa, terseksa. Dengar ceramah terpaksa, terseksa. Siapa sini yang dengar ceramah dengan ikhlas, turun tangan. Ikhlas. Nampak sangat tu, ya? Alhamdulillah. Dan yang keduanya ialah hidup dalam keadaan buat persediaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan lihatlah apa yang telah kamu lakukan untuk nak dibawa persembahkan nanti kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menunjukkan di sini bahawa hidup kita penuh dengan persediaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dalam peperangan perang Badar sebagai contoh,
Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi mengarahkan para sahabat, ada di kalangan para sahabat yang pergi tengok dulu tapak kawasan peperangan terlebih dahulu sebelum musuh datang. Apa tujuan? Tujuannya adalah untuk nanti kalau ada sumber-sumber air, kita kontrol dulu, kita kawal dulu sebelum musuh dapat. Nak menunjukkan success love preparation. Bila ustaz cakap orang putih, itu tanda akhir zaman. Ya? Tak adalah. Ya? Nak menunjukkan bahawa kejayaan cemerlang itu cinta pada persediaan. Kalau tanpa preparation, kita akan buat banyak correction nanti. Betul? Sebab itu tuan-tuan, antara beberapa perkara iaitu 4 perkara. 4 perkara persediaan kita menempuh tahun yang baru ini, Masihi ini. Dalam keadaan yang pertama sekali ialah kita persiapkan diri kita ni dengan ilmu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah Taala firman, adakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Orang berilmu cara makannya berbeza. Orang berilmu cara jalan, cara bercakap dia lain pada orang biasa. Orang tak berilmu, nampak sangat dia tak ada ilmu. Dalam status tu, ya Allah, macam-macam kita nampak. Ada kawan kita, dia punya update status, nenek saya telah meninggal dunia. Yang komen macam-macam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ditempatkan di kalangan orang beriman. Ada pula di celah-celah tu, barakallahu lakum. Nampak sangat tak belajar tuan-tuan. Orang kahwin bolehlah ucap macam tu. Tuan-tuan, nampak sangat ilmu tu. Seorang bapa dapat anak punya seronok. Orang patut terus azan, dia tak azan lagi, dia duduk deng-deng seronok. Katil sebelah Cina. Ini budak tak lah azan ke? Dia pun lupa pasal Cina tu pun tiap-tiap kali dia bersalin, orang sebelah, orang Melayu Islam lahir saja azan. Yang Melayu tu pun dia kata lupa, terima kasih. Dia pun Allahu Akbar, Allah. Sudah ahli layar ke? Takbir raya. Nampak sangat tak ada ilmu tuan-tuan. Sebab itu kita hidup, kalau ada ilmu, hidup kita jadi tenang tuan-tuan. Sebab itu ilmu menerangi mata hati. Kalau buta mata kita ini tak nampak jalan di dunia. Tapi kalau buta mata hati tanpa ilmu, tak nampak jalan ke akhirat. Itu sebab kita pelik. Ada orang di saat ceramah ini, Masya Allah, sekarang ini bercambah-cambah tuan-tuan. Banyak meriahnya suasana ceramah sekarang. Tapi ada juga orang tak nampak jalan ke akhirat. Akibat mata hatinya tak nampak. Akibat tidak ada ilmu. Itu yang pertama, ilmu. Yang keduanya ialah bina matlamat yang tepat dan jelas. Ramai orang ada matlamat yang tepat tapi tak jelas. Kita tuan-tuan nak pergi ke pasar, tahu memang tepat pasar yang tepat kita nak pergi. Tapi tak jelas apa nak kena bawa. Tak ada tuan-tuan. Semua orang tahu nak pergi pasar apa nak bawa. Nak pergi pejabat, nak pergi meeting, kita tahu apa nak bawa dah. Takkan pergi meeting bawa bakul, kita pun tahu dah. Semua orang tahu, tepat dan jelas dalam hidup. Seorang ayah mendidik anak. Kita pun tanyalah, tuan ni anak nanti macam mana nanti besar? Tak apa ustaz, anak saya kira jadi orang sudahlah. Jadi orang. Orang yang macam mana? Tuan-tuan, kalau nak kira manusia dengan haiwan, kalau nak ikut potensi, kita ni hebat kerana ada akal dan agama. 2A. Potensi yang lain, makhluk lain lagi hebat. Tengok lembu tuan-tuan, melahirkan anak. Anak lembu sekejap saja boleh terus lari. Anak orang lama. Tu pun boleh berdiri sikit, mak dah seronok, ya Allah buat kenduri, boleh berdiri. Lembu tengok kesian. Kan? Kalau potensi yang lain lah, hebatnya manusia, akal dan agama. Itu sebab yang keduanya, kita ada bina matlamat yang tepat dan jelas. Yang ketiganya, biarlah kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang positif. Sahabat-sahabat yang berakhlak baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah kamu ada kawan yang tak minat pada ilmu, maka tak kawan dengan dia pun tak rugi. Malah kalau ada kawan, kata Imam Syafi'i, kalau kamu ada kawan yang kalau kamu ajak dia dengar ilmu, dia tak nak, maka takbirlah 4 kali kat dia. Apa maksud takbir 4 kali? Semayang apa Ustaz? Semayang jenazah lah. Baik, yang keempat, istiqamah dalam beramal. Konsisten dalam amalan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, terima kasih pada Ustaz Ilyas.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kata kunci Ustaz Ilyas tadi, untuk berjaya kita perlu perancangan. Jadi dalam kehidupan kita untuk berjaya kita kena merancang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk merancang tu dia ada 4 poin yang diberi, 4 isi yang sebut tadi, iaitu ilmu, ada matlamat yang jelas dan tepat. Yang ketiganya ada sahabat, dan yang keempat tadi adalah istiqamah dalam kehidupan kita. Itu syarat untuk kita berjaya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan membuka ruang dan pentas forum ini untuk kepada tetamu-tamu warga KKMM yang hadir pada ini untuk berkomunikasi dengan panel kita, nak kemuka soalan dan sebagainya. Tapi sebelum pada itu kita akan berhenti rehat seketika dan kembali semula selepas ini. Seperti yang saya janjikan tadi, kita nak dengar komen-komen ataupun pandangan-pandangan, persoalan-persoalan daripada warga KKMM yang hadir pada malam ini mengikuti forum kita pada malam ini tentang tajuk Jom Selfie. Nampaknya telah bersedia seorang telah berdiri mengambil tempat. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Nur Fitri Baharudin. Umar Umar Nur Fitri. Dari mana? Dari bahagian mana? Daripada Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, bahagian pengurusan sumber manusia. Ya, okey. Macam ni, saya amat tertarik dengan perbincangan yang telah dibuat oleh ketiga-tiga ahli panel kita berkenaan dengan satu budaya yang saya kira amat dekat dengan kita rakyat Malaysia, iaitu budaya selfie. Dan bagaimana saya juga tertarik dengan ahli panel yang mengaitkan budaya selfie ini dengan muhasabah diri. Macam kita tahu, muhasabah diri adalah kita melihat apakah kekurangan ataupun kelemahan yang ada dalam diri kita untuk ditingkatkan. Jadi saya nak tanya kepada mana-mana ahli panel, soalannya, apakah syarat-syarat untuk kita muhasabah diri? Sekian, terima kasih. Bukan syarat untuk berselfie ya? Bukan. Syarat untuk muhasabah diri. Okey, terima kasih pada Cik Umar ya. Okey. Kalau tadi yang mengemukakan masalah muhasabah ni Ustaz Badli Shah, mungkin Ustaz Bad boleh respon terus. Terima kasih kepada saudara Omar atas soalan sebentar tadi tentang syarat-syarat muhasabah diri. Kata para ulama, syarat muhasabah ini ada 4, iaitu mu'ahadah, mujahadah, muraqabah, mu'aqabah. Ada 4. Yang pertama sekali, bila kita nak evaluasi diri, nombor 1 kita perlu mu'ahadah, iaitu perlu ingat kembali terhadap segala janji-janji yang telah kita taburkan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita janji dengan Tuhan bukan main banyak, tapi semua hanya manis di bibir sahaja. Masa bila kita berjanji, bila setiap kali kita solat, kita bersumpah di depan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu memang sumpah kita. Tuhan, Engkaulah tempat yang aku minta tolong, dan Engkaulah tempat aku meminta pertolongan, dan Engkaulah yang aku sembah. Engkaulah yang aku sembah, dan Engkaulah tempat aku meminta bantuan. Ini sumpah kita tiap-tiap hari. Jadi bagi orang yang nak muhasabah, ingat balik janji ini. Setiap kali kita ditimpa masalah, siapakah yang kita mulakan? Iyyaka na'budu atau wa iyyaka na'budu wa bama nasta'in. Cek balik. Ada orang wa dukun nasta'in, wa pawang nasta'in. Itu sudah jadi lain itu. Siapa yang kita minta dulu? Perjanjian kita. Begitu juga bagi orang yang ada masa dalam sembahyang, dia akan bacalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji tu. Sesungguhnya segala ibadahku, solatku, hidupku, matiku, semuanya kerana-Mu ya Allah. Itu janji. Jadi bagi orang yang bermuhasabah, dia mesti ingat segala janji. Bagi orang yang sentiasa ingat janjinya kepada Allah, maka Allah akan sentiasa bantu dia dalam mengatur langkah menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan pakaian-pakaian orang bertakwa. Ini nombor 1. Yang kedua, mujahadah. Maknanya dalam bermuhasabah mesti ada mujahadah, mesti ada kesungguhan. Kesungguhan ini tak boleh lari daripada muhasabah. Orang yang bersungguh-sungguh dari segi apa? Bersungguh-sungguh nak mencapai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, ada masanya kita ibadah, tapi ibadah kita bukan atas dasar kesungguhan. Ibadah yang kita buat ada masanya lebih kepada sekadar menggugurkan kewajipan. Semayang. Tapi dari segi apa semayang itu? Jangan tak buat, sudah katanya kan tak semayang tak sedap pula.
macam mana awak semayang? Begitulah katanya. Sempatlah iklan tu orang sambung balik tengok. Dia semayang sempat masa iklan commercial break 3 minit tu, la ilaha illallah. Semayang apa begitu? Pompa patuk ayam. Ini jangan. Dia Nabi rukuk sampai kata sebahagian sahabat boleh taruh gelas atas belakang Nabi tu. Punyalah luruh. Cara iktidalnya ada berhenti. Ini dia buat sungguh-sungguh. Tapi bagi kita yang lemah ini, kita jarang bersungguh-sungguh. Itu kena masuk dalam kita punya muhasabah, syarat-syaratnya. Yang ketiga, kata ulama, hendaklah ada muraqabah. Muraqabah ini sentiasa rasa diri ini diawasi oleh Allah. Datang ke tempat kerja, rasa Tuhan menengok perangai kita. Mu panckat pukul berapa? Mu suruh orang panckat ataupun tidak? SKT mu hantar dok lagi sebelum 15 hari bulan. Tu semua akan dia tengok sebab dah tak lama ni kan. Dia tengok je oleh, dia rasa diawasi. Dia tidak rasa diawasi oleh PSM, bahagian pengurusan sumber manusia. Tak. Dia rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang begini dia membawa Tuhan ke pejabat, memang jadi tok lebay lah dia ni. Bila dia bawa kereta macam Ustaz Alias sebut tadi, dia membawa Tuhan di dalam pemanduan dia takkan buat perangai begitu tadi. Sentiasa rasa diawasi. Aku ni sekat jalan orang, bagi orang lalu dapat pahala, signal dia kiri. Bukan? Itu cara. Rupa dia duduk Amerika lama. Memang selalu duduk kanan. Lupa dia dah duduk di Malaysia. Kita selalu duduk kiri. Minta maaf, dia buat PhD lama sana. Husnuzon, Ustaz. Ya. Sangka baik, dia ni buat doktor gamaknya di Amerika. Memang bawa belah kanan laju, bawa slow. Jadi muraqabah, rasa sentiasa diawasi. Dalam bahasa hadis, Nabi sebut sifat ihsan. Ini saya tak ulanglah, kita pun dah biasa dengar. Yang keempat, ini sebahagian daripada syarat muhasabah, iaitu muaqabah. Muaqabah ini apa? Dia menghukum diri dia sendiri apabila dia melakukan sebarang kesilapan yang dia rasa dia dah janji tak nak buat. Bukanlah dosa-dosa sangat. Sebagai contoh, kalau kita terlewat semayang subuh misalnya, subuh 5.30, kita semayang 6.30, 6.45, itu subuh gajah lah. Kalau 7.30 tu subuh Ultraman, dinosaur dan seterusnya lagi. Pukul 10 pun ada. Tak apalah, dia dengan Tuhan. Tetapi kalau orang yang betul-betul muhasabah, dia akan hukum diri dia. Contoh, bila dia terlewat semayang subuh, maka dia akan bersedekah sebagai hukuman diri dia. Ataupun dia terlewat baca Quran. Hari ni aku tak baca Quran lah satu muka. Dia akan hukum diri dia, bagi makan orang miskin. Kalau ini dapat kita jadikan satu budaya, percayalah muhasabah kita tahun ini akan mencapai matlamatnya. Wallahu'alam. Okey, terima kasih Ustaz Badli Shah. Jadi Cik Umar mungkin dah faham, kita semua pun dah faham antara syarat prasyarat untuk muhasabah. Antara dalam kehidupan kita ni kita ada 4, muahadah, mujahadah, muraqabah dan juga muaqabah. Dalam pastikan kita muhasabah dan untuk kita terus lebih berjaya dalam kehidupan kita. Kita buka lagi persoalan untuk penonton yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak. Saya Mas Ammar binti Mukri. Ya. Dari Jabatan Penerangan Malaysia dan bertugas di Pusat Sumber dan Fotografi. Kita tahu tadi Ustaz Kazim ada menyatakan hukum berselfie itu harus. Okey, ya betul. Tak salah kita kalau berkongsi dengan rakan-rakan, tapi tidaklah berketerlaluan. Betul. Mestilah menjaga adab dan tata susila. Betul. Namun saya dapati sekarang masyarakat kita hari ini, khususnya remaja, berselfie berlebih-lebihan hingga mendatangkan kesan negatif. Ya. Persoalannya, bukankah menutup perkara-perkara yang negatif itu lebih utama daripada kebaikan yang sedikit? Sekian, saya minta ahli panel memberi pencerahan. Baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada kakak. Nampak berdebar sikit kan? Biasalah, biasa. Saya pun berdebar juga tapi kontrol macho. Terima kasih. Soalan tu cantik tu. Pasal dia sebut nama Ustaz Kazim tadi tu kan. Tiga-tiga ni Ustaz Kazim juga yang dipilihnya kan. Ustaz, sila komen sikit.
Sabar je lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memanglah tuan-tuan setiap daripada kita ini ada aib. Mana ada orang tidak ada aib? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ni tuan-tuan buat salah. Setiap anak Adam buat salah. Ustaz, saya anak Ismail. Allah. Ismail tu pun Adam lah juga. Setiap manusia ni buat salah. Cuma kita sekarang ni tuan-tuan, tunjuk ataupun tidak salah kita. Sebab itu kesalahan ini terbahagi kepada dua. Pertama, kesalahan zahir. Kesalahan zahir ialah kesalahan yang nampak. Terang-terang nampak minum arak. Terang-terang nampak minum air ketum. Terang-terang nampak buat benda yang haram, tikam nombor ekor. Itu namanya kesalahan zahir. Tetapi ada jenis satu lagi kesalahan yang tak nampak, yang kadang-kadang lebih bahaya daripada maksiat zahir. Nama dia ialah maksiat batin. Ni maksiat dalam-dalam ni. Yang ini yang paling bahaya tuan-tuan. Yang kita jaga sekarang ialah akak-akak ni jaga tudung bagus. Begini-gini pakai tudung. Asal pakai je mesti nganga. Astagfirullahalazim. Jaga sangat tak? Cantik tak? Cantik tak? Itu namanya zahir. Kenapa akak pakai tudung? Akak wajib menutup aurat. Bagus. Tapi hati, apa niat pakai? Apa niat pakai? Hati semua orang pakai. Kalau aku tak pakai, malu tau. Maknanya awak pakai kerana malu. Maklum, kenapa maklum pakai? Maklum dah berubah Ustaz. Oi. Kalau maklum tak ada bertudung, dah nampak macam puakan yang rapik Ustaz. Maknanya dia nak menyelamatkan daripada dituduh sebagai puakan yang rapik. Yang ini dipanggil sebagai maksiat batin, ujub, riak, sombong, takabur ni. Tak ingat mati, ini namanya dosa-dosa batin. Tuan-tuan, ini kita kena tutup. Yang hati jangan kita bagi markah. Markah hati urusan Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan nilai hati orang. Kau tengok 4 ahli panel datang tu, apa tujuan dia datang kan? Apa sebab datang kan? Itu hanya Allah saja yang tahu hati kami. Tuan-tuan jangan bagi markah kepada orang yang datang malam ni. PA, datang juga si Tipah tu. Duduk depan sekali mesin, masuk gambar TV kan? Tuan-tuan, itu hati dia. Buat apa bagi markah? Hati kamu, mulut kamu. PA, datang juga tu. Siapa? Tu si bewak tu. Bewak dia panggil tuan-tuan. Lagi jahat tuan-tuan. Jadi ini yang kita takut hari ini, orang memberi markah kepada persoalan hati. Apa pasal dia sembahyang? Apa pasal dia pergi masjid? Apa pasal dia pergi umrah? Ikhlas ke tu? Ikhlas ke itu? Urusan ikhlas bukan urusan kita. Urusan hati orang bukan urusan kita. Nampak zahirnya baik, nampak zahirnya elok, jangan kata dia fasik, jangan kata dia syirik, jangan kata dia munafik, jangan kata dia kafir. Tuan-tuan, bila dia buat salah, ada benda yang perlu ditutup, ada benda yang perlu dibuka. Yang perlu ditutup itu apa? Aib yang tak menyusahkan orang lain. Tutup. Contoh, tuan-tuan pergi Langkawi, pergi Pantai Cenang. Ada lagi handphone kat sebelah. Pantai pun Facebook lagi. Tiba-tiba tuan-tuan nampak satu laki-laki memakai bikini. Underwater world je tuan-tuan. Ya Allah, macam pernah kenal lah. Dia, abang, siapa tu bang? Macam kenal lah bang. Bukan Ustaz Kazim ke? Saya hanya memakai seluar kecil saja. Tuan-tuan ambil gambar. Cepat abang, cepat kena terjun. Tuan-tuan masukkan dalam Facebook, tuan-tuan masukkan dalam laman sosial. Itu namanya membuka aib. Saya pakai seluar macam itu masalah saya seorang. Saya tak mengganggu ketenteraman orang. Saya tak bom orang, tak bunuh orang, tuan-tuan lantaklah. Sepatutnya tuan-tuan hentikan saya. Ustaz, Allah, waktu saya nak terjun tu bawa pelampung tuan-tuan panggil saya. Ustaz Kazim, bila lagi forum? Kena juga orang, ya Allah. Saya terus terjun dalam laut. Tak bangun-bangun dah.
TLDM datang, bomba dan penyelamat pun sampai. Tak jumpa-jumpa sampai sekarang, tuan-tuan. Tetapi kalau saya ini sedang mengedar dadah, saya sekarang sedang mengedar air ketum, saya sekarang sedang membuat pil syabu, saya sekarang sedang membuat benda yang haram pada, yang boleh merosakkan masyarakat, wajib cerita. Wajib cerita. Tuan, report pada polis, saya nak buat laporan, dia tu beli dadah, dia tu ada senjata, dia tu ada mortar. Yang tu kena buat. Kalau benda yang mengakibatkan kerosakan. Tapi kalau saja-saja dia tikam nombor ekor, tu imam tikam nombor ekor, nasihat masa dia tikam, tu imam insaflah. Kadang-kadang bukan kita yang nasihat, tukang yang jual nombor ekor tu nasihat. Haji, insaflah, takutlah pada Allah, kata dia. Tuan-tuan jangan waktu dia baca khutbah, tuan-tuan cakap, nama baca khutbah, tikam nombor ekor tu. Mana kau tahu? Semalam kau nampak. Yelah, macam mana kau nampak? Aku sebelah dia. Oh. Kita nampak aib kita, tapi salah kita apa? Kita komplain, imam baca khutbah, dia tu menikam nombor ekor. Tapi kita lupa komplain diri kita. Bercakap ketika imam berkhutbah, tak boleh. Kita lupa, kita menjawab apa yang kawan kita cakap juga, tak boleh ketika berkhutbah. Kita rosak sembahyang Jumaat, yang dia mungkin dia dah taubat. Kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin subuh tadi dia taubat. Ya Allah, aku tikam nombor, ya Allah. Aku taubat, ya Allah. Dikoyak je kata nombor ekor. Kenapa abang koyak? Tak kena, kata dia. Aku ada juga. Nampak benar nipunya. Mungkin dia dah taubat, kita tak tahu. Baik, terima kasih atas penjelasan. Mudah tuan-tuan dan puan-puan untuk kita faham tentang perkara-perkara yang negatif dalam kehidupan kita ini. Jadi kita tahu adab dan tata silanya. Jangan kita nampak kesalahan, kesilapan orang, sedangkan diri kita sendiri pun tidak membuat perkara-perkara yang baik untuk membantu persekitaran kehidupan kita. Kita nak bagi satu lagi ruang supaya adil. Ustaz Elias pun boleh jawab juga. Mungkin seorang lagi penonton untuk mengemukakan persoalan, silakan. Saya Faizul Mamat. Faizul Mamat ni. Dari Kementerian Komunikasi Multimedia, bahagian keuangan. Ya. Jadi sekarang ni dengar macam-macam selfie di mana-mana Ya. dalam bilik air pun ada selfie lah, macam Ustaz kata tadi lah Jadi dengan Allah Ta'ala bagi kita cermin ni, Okey. saya nak tanya satu soalan tentang cermin. So, adakah benar kita melihat cermin ni satu sunnah? Dan bagaimana pula Rasulullah melihat cermin tersebut? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Maksudnya tuan tanya tadi ialah tentang nak kaitkan budaya selfie dengan cermin begitu. Ya betul Ustaz. Okey, pasal bahasa Kelantan tu saya kurang jelas sikit. Mungkin Ustaz Ilyas faham kot kita nak kaitkan apa ni cermin kan. Kalau selfie kita nak tengok gambar kan. Gambar kita sendiri, cermin tu sendiri. Dan ditanya tadi adalah Rasulullah SAW ni melihat cermin. Jadi bagaimana budaya melihat cermin ni mengikut sunnah dan kesan dia kepada diri kita Ustaz? Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih pada tuan yang bertanya, handsome ya. Sikit ya. Alhamdulillah ya. Handsome banyak ya. Cermin dicipta untuk melihat pantulan diri. Bila menyebut bahawa pantulan diri, maknanya ia baik untuk kita nak melihat diri kita semula. Sebab kalau seorang-seorang kita tak nampak diri kita. Kalau boleh tengok pun yang bawah-bawah saja, yang atas tak boleh nampak. Orang tak boleh tengok hidung sendiri, tak boleh. Diperlukan cermin. Lalu cermin ini untuk refleks balik, melihat diri kita itu antaranya melihat cantik, bersih, mana yang kurang. Bau dia sedar, ya Allah tebalnya misal dia. Ada orang kadang misal, ya Allah sampai tutup mulut. Tak nampak mulut dah. Kalau dia gelak pun tak nampak mulut dia gelak. Nampak naik turun macam tu lah. Misal kan, kurang-kurang dia tahulah diri dia, keadaan dia di tahap mana dia tahu. Sebab itu Rasulullah SAW, baginda Nabi juga melihat cermin yang diajar oleh baginda.
Antara lain doa hadis riwayat Baihaqi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kata Nabi, doa yang Nabi ajarkan pada kita, ya Allah, sebagaimana engkau telah mencantikkan, mengindahkan ciptaan kejadianku, maka indahkanlah akhlakku. Maknanya di sini ada dua perkara penting. Tak cukup sekadar luaran saja cantik, tubuh badan handsome saja. Tetapi yang perlu lagi kena cantik ialah akhlak kita, peribadi kita. Ada orang, ya Allah tuan-tuan, mulut dia tu, orang kata apa mulut apa? Oh, mulut tak ada insurans dia kata. Kan? Kalau dia buka saja semua orang sakit hati. Aduh. Dia bawa nak beritahu kata kalau yang keluar dari mulut tu tajam sungguh. Kan? Jadi kita cermin dalam diri kita itu untuk lihat apa? Dua hikmah kita melihat cermin. Yang pertamanya ialah melihat keburukan yang ada pada diri kita. Tengok tu bukan tengok saja. Tengok untuk terus melihat bagaimana keadaan diri kita tahun lepas ni bagaimana. Subuh kita macam mana tuan-tuan. Sebab itu kata Ustaz Bat tadi betul lah. Bagilah bunyi ganas sikit jam tu. Ada orang loceng dia tidur-tidur. Memang tidur lah. Nah. Bagilah ganas sikit. Bila Israel. Melompat dia, malaikat maut datang dah. Yang pertama, melihat keburukan yang ada pada diri kita. Tengok balik mulut aku ni. Tengok dalam cermin tu. Tengok balik mulut aku ni. Ya Allah, aku guna ke mana mulut aku ni. Kan? Ada orang kata apa? Kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, durian laku. Kan tuan-tuan? Maka oleh sebab itu, yang keduanya, fungsi atau hikmah cermin itu ialah untuk melihat kecantikan untuk dikekalkan. Maknanya pada diri kita ada yang baik, tapi yang baik itu yang kita nak kekalkan. Sebab itu pandangan itu bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat. Kata hukama, pandangan kita ni dia ada 4. Kata kumpulan nasyid tu, dia kata apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, dapatkan yang original. Ya? Baik. Muslimin muslimat, nampak? Ada 4 jenis pandangan tadi. Pandangan yang pertama apa dia? Pandangan mata selalu menipu. Betul tak? Kalau kita tengok saja mata kita ni, pandangan apa? Pandangan kita ni selalu menipu. Kalau kita lihat rel kereta api, tengok saja macam tu, dia nampak macam tirus kan? Hakikat dia tirus kan? Dia macam tu kan? Tak, dia terus straight saja kan? Bulan tengok daripada jauh, oh bulan, cantik. Sampai saja ke bulan, siapa pernah sampai? Oh tak ada lagi nak. Sampai saja ke bulan, cantik ke permukaan bulan tu? Tak pun, mata menipu. Akal selalu tersalah. Dulu-dulu orang kata bumi ini mendatar. Siapa jalan sampai hujung dunia, pasti jatuh ke angkasa. Kan, akal selalu tersalah. Nafsu selalu melulu. Kalau ada kuih depan mata, kita pun ambil ngap. Pasal apa? Yang penting nafsu, lapar. Sebab itu orang lapar tak boleh ajak dibincang, tak boleh. Semua dia setuju. Kalau duduk dalam meeting, ya. Saya setuju dengan semua usul yang belum disebut lagi. Ada orang macam tu. Last kali disebut apa? Pandangan apa? Pandangan mata hati. Itu yang hakiki kalau mata hati itu bersih. Kalau cermin itu tidak kabur, bersih, nampak diri kita sebenar. Tapi kalau hati itu kotor, macam mana nak jadi cermin yang baik untuk kita melihat diri kita? Kita pun tak tahu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46 Allah Ta'ala menyebut ta'mal qulubul lati fi sudur. Buta yang sebenar ialah buta mata yang ada di dalam hati, atau buta mata hati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ulasan, jawapan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pedoman dalam kehidupan diri kita. Selalulah cermin diri kita untuk melihat diri kita dan muhasabah dengan diri kita. Terima kasih banyak pada 3 penyoal yang telah mengambil bahagian pada malam ini. Kalau kita bercakap tentang muhasabah, tentang azam ini, biasanya orang
bila masuk tahun baru je nak muhasabah, nak tahun baru. Kalau Masihi, muhasabah tahun baru. Kalau Hijri, muhasabah dan azam ni. Adakah dalam Islam Ustaz Abad ni kan? Adakah Islam meletakkan kita nak muhasabah tunggu akhir tahun, nak azam tunggu awal tahun, ataupun macam mana Ustaz? Ya, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah menjadi satu budaya di kalangan masyarakat, bukan sekadar di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia. Memasuki saja tahun baru, maka mereka akan berazam meletakkan pelbagai matlamat pada tahun ini. Jadi bila ditanya adakah azam yang tahun lepas tercapai, barangkali 80-90% masih lagi belum sempurna. Namun inilah manusia. Lalu timbul pertanyaan, adakah budaya berazam ataupun budaya untuk nak muhasabah diri kita ini hanya wajar berlaku pada awal tahun saja? Maka dalam hal ini, hadirin hadirat sekalian, tidak ada had. Tidak ada had masa untuk kita nak berazam ataupun bermuhasabah. Kalau setiap orang hanya ingin melakukan azam dan muhasabah bila tiba bulan Zulhijjah saja, atau bila tiba Disember saja, maka adakah jaminan kita akan bertemu lagi pada bulan-bulan yang seterusnya dengan umur yang diberikan pada kita ini? Sebagai orang Islam, kita kena ingat bahawa Nabi banyak kali sungguh berpesan bahawa masa adalah benda yang sangat pantas berlalu. Terutama bila kita dah nak kiamat ini, dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yaqumus sa'a hatta yataqarabul zaman. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana dunia ini dia punya masa begitu cepat sekali. Wa takunus sanatu kasyahri. Kamu akan lihat ketika itu satu tahun seperti rasa sebulan sahaja. Kita 2014 rasa sangat baru saja berlangsung ya. Kata, dah hujung dah masuk 2015. Ini begitu cepat sekali. Setahun dah rasa macam satu bulan. Wa syahru kal jumu'ah. Satu bulan rasa seminggu saja. Sekejap saja. Sekejap saja. Dah nak meeting semula. Dah meeting lagi dah. Berapa kali kita berasa begitu sekejap saja. Kemudian apa lagi? Wa takunu jumu'atu kal yaum. Satu minggu dirasakan hanya satu hari saja. Dah hari Khamis pakai batik semula ya. Minggu lepas, Khamis lagi pakai batik lagi. Sekejap saja, batik minggu lepas tak basuh, pakai lagi pula minggu ni. Tak, dia rasa begitu cepat. Cepat sekali. Wa yakunu yaumu kasa'ah. Satu hari rasa satu jam sahaja. Wa takunu sa'a kadhalmati bin nari. Satu, Nabi sebut, satu hari bagaikan satu jam. Dan satu jam itu kata Nabi, kal dormati bin nari, bagaikan petikan api saja, macam satu petikan lighter saja. Plap plap plap. Itulah sedarnya satu jam. Macam Ustaz Zakaria malam ini poren 2 jam, bukannya rasa pun ni. Walaupun keranglah duduk lama ni bukan, tapi dia tak terasa pantas masa berjalan. Dah nak habis dah. Pusing akhir. Dia cepat sekali, dia sepetik begitu saja. Maka dengan kepantasan masa begini, wajar untuk kita sentiasa bermuhasabah. Jangan tunggu hanyalah pada bulan Disember atau Zulhijjah. Tuan-tuan, saya teringat pernah ada satu kata-kata dirakamkan berkenaan dengan kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah bersabda, masa ni dalam dunia hanya ada 3 saja. Kata dia, amsi madha ma biyadika minhu syait. Masa yang berlalu, sampai bila-bila kamu tak akan dapat mencapainya. Habis. Let bygone be bygone. Let it go, let it go, let it go, let it go. Bak kata pojen kan. Yang kedua, wa ghadan la tadri atudriku amla. Yang kedua, masanya hari esok. Kamu tak tahu kamu boleh menggapainya ataupun tidak. Hari ini grade 44. Belum tahu boleh 48. Boleh dapat atau tidak? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Tidak ada kepastian. Jusa C naik jusa B. Boleh dapat atau tidak? Boleh dapat, boleh tak dapat. Tengok keadaan. Sebab benda esok tak ada orang boleh jangka. Tapi kata Nabi Isa lagi, wa yaumun antavi faqtanimhu. Kata Nabi Isa yang lebih mustahak, hari ini yang sedang kamu lalui, maka gigitlah sungguh-sungguh. Hari-hari yang kita lalui inilah yang paling mustahak sekali. Sebab itu mari tanamkan dalam diri kita sifat determination, kata orang putih, sifat keazaman yang tinggi, dan juga sentiasa evaluasi diri. InsyaAllah orang macam ini dia akan boleh bahagia bukan sekadar di dunia, sampailah ke akhirat. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih. Ustaz Kazim, dalam kita merencana, azam dan juga kita ingin melaksanakan sesuatu tu, kadang-kadang bukanlah semua orang mampu mencapai azam yang ditetapkan. Jadi ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya, macam Ustaz Bak sebut tadi. Dia apabila tak berjaya ni timbul satu perasaan kecewa, putus asa dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz kita nak mengatasi masalah perasaan rasa kecewa, fed up dah, tak nak lagi dah. Ini macam mana kita nak buat Ustaz? Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang yang kita harap bukan semua dapat. Kadang yang tak harap dapat pula. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita duk dah putus harap. Sampai tak ada apa benda nak buat dah. Tiada benih yang ku semai, tiada musim yang ku tunggu, tiada kasih yang ku belai, yang aku rindu. Tak ada apa nak harap. Nak harap pada suami, tak ada benih. Nak jadi baik, tak ada. Nak harap kasih daripada isteri, isteri pun tak ada. Ada pun lari ke orang lain. Udah ke Liberia pergi dia. Kadang-kadang tuan-tuan kita menasihati orang sampai kering air mata. Cakap. Kita sebagai bos bagi motivasi pada anak-anak buah, habis cakap. Macam itu juga. Berkali sudah air datang merubah pasir, namun pantai tetap jua kan berlumut. Keringlah sudah kini air mata mengalir, namun sampah yang di mata tak jua hanyut. Tuan-tuan, keringlah sudah air mata, namun sampah yang di mata tak juga keluar-keluar. Kecewanya hidup, tuan-tuan. Bagaimana nak mengubah kekecewaan? Allah, kalau kami sebagai pendakwah, mari ceramah, orang datang ceramah, kami bagi ceramah, orang tak nak ikut. Kami ubah perasaan kami. Tugas kami hanya menyampaikan. Orang nak ikut, orang tak nak ikut, itu hak mereka. Pujuk hati. Jangan paksa orang. Saya tak nak lagi ceramah. Fed up. You all tidur je. Tuan-tuan, kita sebagai penceramah, kalau orang tidur mendengar ceramah kami beranggapan orang itu tidak salah. Yang salah kami sebab tidak pandai berceramah sampai dia tertidur. Orang yang pandai ialah orang yang pandai berceramah sampai orang tak sedar. 2 jam nampak. Ada orang yang bila dia ceramah memang tidur orang, ya? Ya. Kita memang tidur orang tahu. Sepatutnya bila berlaku, kenapa orang itu jadi macam itu? Bukan tuju pada dia, tuju pada kita dulu. Kenapa dia jadi macam itu? Salah aku, bukan salah dia. Ini yang patut diperbetulkan kalau usaha kita gagal. Kenapa aku gagal? Kenapa aku tak boleh? Sebab aku, bukan sebab dia dulu. Masalah kita sekarang, bila kita gagal, kita semua salahkan orang. Saya meniaga laksa. Kenapa laksa saya tak laku? Salah dia. Dia punya salah. Dia jual laksa. 1 laksa, sepinggan laksa, dia bagi promosi 1 laksa. Kalahlah saya. Kalau dia promosi 1 laksa, sepinggan laksa yang lain, kenapa kau tak promosi 1 pinggan laksa, beli, dapat 2 mangkuk laksa free? Masalah kita sekarang, tuan-tuan, bila tengok kedai dia laku, kedai kita tak laku, macam mana aku nak Facebook? Nampak tuan. Jaga-jaga, tuan-tuan. Disebut apa dalam Facebook dia? Jaga-jaga, ada orang jual laksa, laksa dia sedap dan pekat sebab campur dengan tisu. Tutup kedai dia. Lama-lama kedai dia juga tutup. Sepatutnya ada persaingan yang sihat. Bukan budaya kutuk mengutuk, bukan budaya jatuh menjatuh. Yang ketiga, bila kita tak dapat apa yang kita usahakan, ingat, sebenarnya Allah bukan tak bagi. Allah bukan tak izinkan. Mungkin izinkan tahun depan. Mungkin izinkan pada masa akan datang. Mungkin juga Allah akan bagi yang lebih baik daripada yang tak dapat. Mungkin Allah nak bagi, Ustaz, kenapa saya putus tunang, Ustaz? Sabar Kak Long. Tak, orang lain semua dah kahwin, saya belum.
Asyik tunang putus, asyik putus bertunang. Mungkin Allah nak bagi suami pada Kak Long yang paling baik pada Kak Long. Dan Allah tak jadikan Kak Long kahwin dengan dia. Mungkin dia bukan sesuai untuk Kak Long. Memang sekarang nampak matching sangat. Couple yang matching sangat. Tiap-tiap hari selfie dua-dua orang. Nama dia Wifi. Kadang-kadang masuk grup lain. Groovy. Tapi Allah maha mengetahui Kak Long. Mungkin dia tak sesuai. Sebab itu Allah tak izinkan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena pandang baik kepada Allah. Bila tuan-tuan pandang baik kepada Allah, tuan-tuan akan jadi orang ada hikmah. Ada hikmah sebenarnya, Masya Allah. Ustaz, bila saya bercerai dengan bekas suami saya rasa masa itu gelap, Ustaz. Blackout ke? Tak, dunia ni gelap, Ustaz. Ingatkan bercerai dalam blackout? Tak, Ustaz. Saya rasa macam Ustaz bayangkan 5 anak tau. Tak kena besarkan. Suami saya tinggalkan gitu je, Ustaz. Tapi selepas saya habis edah, datang satu orang Minang saya, Ustaz. Saya terima dia, saja istikharah. Inilah suami saya sekarang, Ustaz. Dia sangat baik. Kan? Tolak terus, Ustaz. Kalah ke sini pula. Saya dapat suami yang sangat caring, Ustaz. Dia jaga saya dan dia jaga anak-anak saya lebih daripada dia jaga diri dia sendiri, Ustaz. Rupa-rupanya ada hikmah dengan perceraian saya. Ustaz bayangkan bila saya pergi ke pasar raya, Ustaz, punya caringnya, Ustaz. Dia ambil saya dan anak-anak saya itu troli, Ustaz. Terlebih caring itu. Tuan-tuan, ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Anda mampu mengubahnya. Terima kasih kepada Ustaz Kazim ya. Jadi tuan-tuan dan puan kita fahamlah. Kadang-kadang yang kita hendak tu, yang kita rancang tu, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi tu sebab satu tujuan dia untuk menguji kita, untuk nak melihat nilai sabarnya kita itu terhadap sesuatu yang kita hendak tapi Allah Ta'ala tak bagi. Mungkin Allah akan bagi, Ustaz sebut tadi, bagi pada satu masa yang akan datang, ataupun Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi Ustaz Ilyas ya, kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala nak bagi pun bergantung kepada tahap usaha yang kita laksanakan. Jadi pada pandangan Ustaz, kenapa apabila seorang kita merancang itu boleh menyebabkan kegagalan? Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan suatu benda yang kita rancang dengan sebab kegagalan kita sendiri, maka perkara itu tak tercapai, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ustaz dan juga ahli panel yang dirahmati Allah sekalian, juga tuan-tuan dan puan. Bila kita sebut tentang azam ini, dalam hidup kita, saya bercakap soal keupayaan diri sendirilah ya, kita sendiri. Saya nampak ada kurang lebih ada 4. Ada 4 faktor mengapa ada kalanya azam kita tidak capai ya. Ada orang azam dia ialah, kalau kita tanya, Cik, apa Cik punya azam tahun ni? Azam saya ialah meneruskan azam tahun lepas. Ada pula macam tu. Jadi 4 sebab ini. Yang pertamanya yang kita lihat faktornya, yang pertama ialah ramai orang dia ulang perkara yang sama. Buat perkara yang sama dapat hasil berbeza. Mana dapat? Buat perkara yang sama harap hasil berbeza. Mana boleh? Sebab itu tuan-tuan, itu yang disebut bahawa kita melakukan perubahan. Seorang ayah mendidik anak, mendidik cara macam mak bapak kita dulu pula, tak ada perubahan langsung. Kita tak tahu kan, kadang-kadang anak saya nak buat macam mana, memang dia jenis payah, dia susah nak tangkap lah. Kadang-kadang bukan masalah anak tu tuan-tuan. Kalau 10 salah anak, ambillah 1 atau 2, puncanya mungkin kita. Pernah tak kita meneliti bagaimana anak-anak sekarang cara dia belajar, tuan-tuan? Kan 3 jenis manusia menyerap ilmu. Ada manusia dipanggil syakhsun basariyah, ada dipanggil syakhsun sam'iyah, ada dipanggil syakhsun hissiyah. Faham tuan-tuan? Cuma macam faham orang guru. Oh, betul lah. 3 jenis manusia ni, ada orang, ada anak, dia belajar mesti mau tengok gambar baru ada dia faham, datang kepahaman tu. Ada budak dia belajar cukup dengar saja, tak tengok tak apa. Dia dengar saja dia tahu dah. Oh, ini suara Ustaz Bat ni. Handsome. Dia tahu, dia dengar dia sudah tahu dah. Ada anak dia belajar dengan hissi, dia kena hands on. Dia sendiri buat baru dia faham. Anak kita yang mana tuan-tuan? Cara dia belajar yang mana satu? Pernah tak kita meneliti sampai tahap tu? Kan? Ulang benda yang sama. Sebagai seorang guru, kadang ya Allah tak bersungguhnya. Duduk mengajar dalam kelas, dia duduk jadi kerusi dia. Buka muka surat 67 nah, yang belakang 67. Dengar tak yang belakang tu? 67.
Sekali pengetua lalu 67 tak jumpa ke? 67 kan lepas 66, sebelum 68. dan depan manusia bolehlah tunjuk. Tak bersungguh dalam mencurahkan ilmu. Kalau sebagai seorang peniaga, Ustaz Kazim cerita tadi kan, bersungguhnya kita kadang ada orang meniaga cara sama. Belilah. Cik Demak. Muka tak senyum. Allah, tuan-tuan, tengok bagaimana Rasulullah SAW, Nabi mengekalkan ni kontak eye. Terbalik. Eye. Itulah kalau ustaz cakap betul nak. Eye apa? Eye contact. Kira okey lah. Sebelum ni saya sebut contact lens. Kira okey lah. Ni mengekalkan hubungan mata. Disebut dalam riwayat para sahabat, baginda Nabi kalau orang datang daripada belakang, Nabi tak tengok macam tu saja tau. Nabi memberikan komitmen seluruh badan, menghadap orang tu, punya nak bagi komitmen, nak mendengar apa orang tu cakap. Customer service nombor 1 baginda Rasulullah SAW. Memang ada orang kalau kita tanya, niaga macam mana ni? Saya meniaga cara Nabi ya. Cara Nabi? Yalah, untung tak untung sangat, rugi tak rugi sangat lah. Cara Nabi untung. Nabi, ya Allah, tengok eye contact tadi kan. Ni, mengekalkan hubungan mata, badan semua. Kan? Kita suami isteri dalam kereta. Kan? Isteri, bila cerita, bagilah komitmen. Bang, pusing satu badan. Lepas tu tak tengok depan lah. Tengok keadaan lah. Keadaan. Yang pertama, ulang perkara yang sama. Yang kedua, apa sebab azam kita tak tercapai? Yang keduanya kerana tidak belajar dari kesilapan. Tidak belajar dari kesilapan. Orang berjaya, dia sentiasa belajar dari kesilapan. Orang gagal selalu repeat. Kalau di universiti kan begitu. Dia akan ulang perangai dia. Daripada universiti, daripada zaman sekolah dulu, kita kenal dia tu seorang penipu, sampai sekarang duk menipu lagi. Nak menunjukkan dia tak pernah belajar dari kesilapan duk perangai tu. Kan? Kalau dia ni seorang yang hutang sajalah. Jumpa dia, Allah, pening lah. Pening buat apa? Hutang bukan untuk difikir, tapi dibayar. Fikir buat apa? Kan? Baik, yang ketiganya, kerana tidak ikhlas, tidak bersungguh. Dan yang keempat, tidak sabar. Kan? Kita mengharapkan tahun ni kahwin dapat anak. Sabar. Kan? Akak-akak pun kadang makcik datang tanya, mana anak? Kadang soalan tu pun dah memang tak ada depan mata lagi mau tegur. Mana anak? Masalahnya makcik, baru minggu lepas kenduri. Minggu ni tanya dah nak. Kecil hati orang kita nak. Jadi sabar, itulah kejayaan sebenar. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Itu faktor-faktor kita untuk mencapai kejayaan. Ada 4 yang dikongsi oleh Ustaz Ilyas sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pedoman kepada diri kita sebenarnya untuk kita terus merancang perancangan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan kita nak tanya soalan terakhir pada Ustaz Bad, ialah tentang salah satu daripada faktor kita nak mencapai kejayaan dalam keazaman kita ni, kita mesti istiqamah lah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit bagaimana kita nak istiqamah dalam azam yang kita rancang, Ustaz. Baik, terima kasih hadirin hadirat sekalian. Istiqamah ini bahasa agama. Kalau bahasa kita sekarang sebut konsisten ataupun berterusan. Sahabat pernah bertanya, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan. Berikan saya satu nasihat yang sangat berguna untuk saya ingatkan. Dan kata sahabat ni, la as'alu anhu ahadun ghairaka. Soalan ni kalau saya dah dapat jawapannya, saya takkan tanya dah pada orang lain. Apa Nabi ajar kepada sahabat ini? Qul amantu billah thumma istaqim. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, kata Nabi, sesungguhnya aku beriman pada Allah dan aku akan konsisten dengan keimananku ini. Jadi soal konsisten ini, cara untuk kita nak istiqamah, ada diberikan beberapa panduan. Ada 3. Pertama sekali, mulakan istiqamah kita dari benda yang kecil-kecil. Ada orang dia nak berubah, dia terus nak berubah pada benda yang besar. Dulu dia misalnya hidup penuh dengan hiburan, tiba-tiba nak hijrah jadi orang baik, tapi dia terus nak buat benda besar, terus nak pergi berjihad di Palestin. Tak boleh besar sangat. Mula daripada kecil dulu, bangun pagi, semayang subuh, semayang masjid, kecil-kecil dulu. Jumpa orang senyum, jangan pakai topi, pakai spek, jumpa orang, tak nak jumpa orang. Tak boleh. Awak dulu terkenal, sekarang dah berubah. Nak istiqamah, mesti dari yang kecil-kecil, jangan terus yang besar. Oh, nak ubah negara, besar sangat. Kecil-kecilan dulu. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Jangan sibuk nak orang. Kita dahulu.
Kita di Kementerian yang Hal Ehwal Komunikasi ini ya, kalau kita marah, top upkan wuduk untuk nak sejukkan jiwa. Kalau kita bingung, klikkan doa supaya kita tenang hati. Jika kita dipuji, reloadkan syukur supaya kita tidak alpa dengan pujian. Jika kita gagal, downloadkan lagi usaha untuk tambahkan semangat. Kalau kita kecewa, restart balik tenaga supaya kita sentiasa sedar. Kalau kita berdosa, andulah perangai itu dan solatlah taubat. Jika kita sentiasa berdendam, deletekan buruk sangka di dalam hati kita. Kalau kita sering berbohong, backspacekan kata-kata kita untuk nak memperbetulkan keadaan. Kalau kita sentiasa buat maksiat, tak genti-genti lagi, registerlah software baru dan bertaubatlah nasuha. Sebab itu motherboard dah rosak dah tu. Itu kena tukar barulah, dah tak boleh nak download, tak boleh lagi dah. Banyak virus. Jadi itu yang kedua, mula dari diri sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita nak istiqamah, mulakan sekarang. Jangan tunggu Februari lah baru berubah, kata lepas Valentine lah kata dia, bukan. Aku nak ubah bulan 6 lah, raya esok. Jangan. Kalau nak berubah, mesti sekarang. Sekarang tu pun lambat. 3 patah perkataan. Sekarang. Jangan. Kalau nak berubah, now. Kalau sekarang pun lambat. 3 patah lah. Sekarang lambat. Now. Selamat menyambut tahun baru dan selamat istiqamah dengan muhasabah. Wallahu'alam. Baik. Terima kasih pada Ustaz Badli Shah. Terus ucap tahun baru tu. Ya. Kan. Jadi terima kasihlah atas perkongsian bagaimana kita nak istiqamah ataupun berterusan dalam kerja amal kita, dalam nak memastikan azam kita ini sentiasa dapat dicapai menerusi perancangan yang telah kita susun. Ustaz Kazim, dalam sebuah hadis Nabi ada menyebut, dia kata sesungguhnya Allah tidak menilai pada rupa paras kamu, Allah tidak menilai kepada fizikal kamu, tetapi apa yang Allah Ta'ala nilai adalah pada hati, kepada niat kamu. Jadi bagaimana kita nak kaitkan hadis ini Ustaz dengan niat, dengan keikhlasan kita ni dalam kita nak memastikan azam kita tercapai Ustaz? Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sebutkan, ya, Allah Ta'ala tidak melihat, innallaha la yanzuru ila ya amalikum, Allah Ta'ala tidak suwarikum, Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu dan amalan-amalan kamu. Jadi persoalan yang paling penting ialah soalan hati. Sebab itu saya sebutkan pada tuan-tuan pada pusingan tadi tentang kita jangan menilai niat orang, jangan menilai hati orang. Itu urusan dia dengan Allah. Yang kita nilai sekarang ialah hati kita. Tadi Ustaz Ilyas sebutkan kepada kita, amalan ini diterima kerana dua. Kerana ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan yang kedua, amalan kita diterima oleh Allah kerana muttaba'ah. Muttaba'ah maknanya mengikut syariat. Yang dinilai oleh Allah ialah ikhlas. Dan ikhlas tidak boleh disebut. Ambillah saya ikhlas untuk awak. Berilah, ambillah saya ikhlas untuk awak. Saya bekerja ni ikhlas tau, tak payah bagi tahu. Sebab itu adalah urusan kita dengan Allah. Dan yang disuruh kepada kita ialah bersih hati. Saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi 10 maksiat batin, 10 maksiat hati. Yang ini yang kita kena buang sekarang. Jangan ada dalam diri kita perasaan ujub. Macam mana kita ambil selfie gambar, kita ambil gambar kita dan kita gambarkan dan kita bandingkan dengan orang lain. Aku lagi cantik, aku lagi bagus, aku lagi bagus, aku lagi bagus. Ini nama dia ujub. Yang ini yang kena buang daripada dalam hati kita. Jadikan kita ni tuan-tuan banyaknya lemah kita, banyaknya kelemahan kita. Saya sebut pada tuan-tuan dua benda. Bagaimana nak jadi hati baik, bagaimana nak jadikan hati kita ini sentiasa nak berubah jadi baik. Pertama, jangan lihat dunia orang. Kalau tuan-tuan lihat dunia orang, tuan-tuan bandingkan dengan dunia tuan-tuan, habis apa yang kita ada ni kita tak seronok. Tengok kereta orang, bandingkan dengan kereta kita. Kalah kereta kita, kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi sekarang. Kita cuma dapat kereta Kanch. Kawan kita dapat kereta Merc. Kita tiap hari duk tengok Merc, kita lupa kepada jasa Kanch. Dia mampu biarkan dia dengan Merc. Aku sekadar ini. Walaupun dia Kanch saja, tapi ekornya okey. Minyaknya jimat. Cuma kadang-kadang melompat.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kepada dunia orang lain, jangan tengok yang paling atas pada tuan-tuan. Tengok yang paling rendah. Aku kurang-kurang ada kereta kanch. Kawan aku pergi kerja naik motosikal. Bila hujan, tunggu buah jabatan. Aku masih lagi boleh meredah. Yang mana naik motosikal, alhamdulillah, masih lagi naik motosikal. Kawan aku naik basikal pergi kerja. Yang naik basikal pun bagus, alhamdulillah, aku sihat. Kawan aku pergi kerja naik bas. Naik bas pun bagus, lagi bagus naik bas, ada driver. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok kepada urusan dunia, memang tuan-tuan takkan puas. Nak tengok pada dunia, tengoklah orang pada yang bawah pada kita. Tetapi kalau nak menengok akhirat, nak menengok kepada urusan agama, jangan tengok orang yang bawah pada kita. Tengoklah orang yang paling atas pada kita. Kalau dia muda-muda sudah boleh buat haji, kenapa aku tidak boleh buat haji? Kenapa dia ni tiap-tiap hari boleh ke masjid, kenapa aku tak boleh? Kenapa tiap-tiap minggu dia boleh bersedekah, sedangkan dia lebih kecil gaji daripada aku? Kenapa aku tak boleh? Jangan tengok orang yang bawah agama pada kita. Abang, kenapa tak semayang di masjid PA? Abang koman-koman, abang kurang semayang juga hari Jumaat di masjid. Cuba tengok Pak Leman, setahun sekali je semayang di masjid, semayang raya je. Kalau macam inilah tuan-tuan, pegangan tuan-tuan, lingkup kita. Kita kena tengok orang yang agama lebih atas pada kita. Jangan tengok yang bawah daripada kita. Dalam bab dunia, tengoklah orang yang bawah daripada kita. Jangan tengok yang atas daripada kita. Jadilah kita hati baik. Wallahu a'lam. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab dunia, kita tengok orang yang lebih rendah daripada kita, lebih kurang daripada kita. Dalam bab akhirat, kita lihat orang yang lebih hebat, lebih tinggi daripada amalannya daripada kita. Barulah akan melahirkan satu motivasi, kekuatan untuk kita, dan juga memberi satu keyakinan dalam kehidupan kita. Soalan saya yang terakhir untuk Ustaz Ilyas lah. Kita bercakap tentang azam, perancangan, matlamat dalam kehidupan kita. Tapi kita nak juga setiap perancangan hidup kita atas muka bumi ini, dalam kehidupan, pekerjaan kita ini, nak bolehnya kejayaan kita ini boleh berterusan. Artinya boleh bawa daripada dunia ini, boleh bawa ke akhirat. Persoalannya ialah bagaimana kita nak memastikan kejayaan kita di dunia ini boleh membantu kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bila kita bercakap soal kejayaan, kejayaan ini bermula daripada mukaddimah kehidupan, khatimah kehidupan, tengah-tengah kehidupan. Mukaddimah, tengah-tengah, khatimah. Mukaddimah kehidupan seorang bayi apabila bapa dia azan pada dia, hayya 'alal, kan mula-mula hayya 'alas salah, kemudian hayya 'alal falah. Kalau nak ikutkan bayi itu bukan faham pun apa tujuan azan, tapi kata ulama, azan itu adalah untuk menghidupkan hati bayi tersebut, anak tersebut, yang mana menanam mindset berjaya sejak daripada bayi lagi. Tengah-tengah kehidupan selalu dengar azan. Nak mati nanti pun husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia, dalam keadaan yang diredai Allah SWT. Asasnya ialah untuk berjaya dunia akhirat, perkara yang paling utama ialah kesabaran. Itu saja. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Cakap sabar senang nak buat, Masya Allah. Kalau kita kena, tuan-tuan, tu yang ulama kata antara 3 tahap kesabaran. Antaranya sabar dalam melakukan ketaatan. Kita semayang berjamaah, ya Allah, imam baca panjang pula dah, dalam hati aku tahu mayang dia rumah. Ada pula kadang-kadang, ya Allah tuan-tuan, sabar dalam hadapi musibah. Kita bawa kereta elok-elok ni, bam, orang langgar kita. Kita nak pergi ceramah tentang sabar cara Rasulullah. Orang langgar kita dari belakang. Orang langgar kita, kita marah dah tuan-tuan. Adakah orang tak marah kalau kita kena langgar? Kotlah dia turun, eloklah, dah lama orang tak langgar. Rindu nak tengok cala, mana ada marah kita tuan-tuan. Sebab itu Nabi pun nyebut bahawa tahap sabar paling tinggi adalah sabar ketika musibah tu kena time tu. Kalau kena time tu dia bergaduh, perempuan-perempuan semua dia balik rumah baru sabar, tak jadi. Sabar time tu, at that moment. Tu dia. Dia nak habis macam tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka oleh sebab itu kita selalu mendengar antara doa kesukaan favorite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira bukan ini favorite Nabi saja, malah favorite kita jugalah. Kalau doa tahlil, itulah doa yang paling kita tunggu.
Bila Rabbana atina semua tegak nak berak. Nak berak kan. Kalau dia baru ila hadratun nabi, oh panjang lagi lah baru mula kan. Tuan-tuan, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat banyak tuan-tuan. Antara lain disebut para ulama, berjaya di dunia ni ada 12. Yang pertamanya mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Yang kedua, diberi kefahaman agama. Itu sebab kita selalu berdoa, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pasal kita minta Allah tambahkan kita ilmu dan rezekikan kita faham. Sebab faham itu satu rezeki. Ada orang ada ilmu tapi tak faham. Buat faham tu ramai. Yang ketiga ialah dapat beramal soleh, kan? Yang keempat, dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, dapat pasangan yang soleh dan solehah. Seronok tuan-tuan. Dapat isteri, dapat anak-anak penyejuk di mata, penenang di hati. Yang keenam, kesihatan dan sejahtera, panjang umur dan ketaatan, dan banyak lagi lah tuan-tuan. Akhirnya sekali kita kalau dapat umur yang panjang, itulah rezeki tuan-tuan, seronok. Kita ada orang kadang dah berumur pun, Mak Haji buat apa, tengok Doraemon. Kesian kita mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hampir 2 jam kita berbincang forum pada kali ini dengan tajuk Jom Selfie. Bukan tujuan untuk kita mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa berselfie, tetapi selfie dengan maksud kita bermuhasabah tentang diri kita, tentang kelemahan, tentang kekuatan kita, untuk kita merangka dan juga merancang sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih banyak kepada 3 panelis pada malam ini yang telah banyak memberi panduan, tunjuk ajar, perkongsian ilmu dan juga perbincangan, tips dan juga segala perkara yang boleh dilaksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sempena tahun baru 2015 masih ini dapat menjadi suatu perkara yang lebih baik dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang sudi menganjurkan forum pada kali ini, dan terima kasih kepada JAKIM dan juga RTM yang membawakan forum pada kali ini, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam waktu lain ketika. Selamat tahun baru 2015 Masihi. Selamat beramal, selamat beristiqamah. Jumpa lagi dalam waktu lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.